Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amboi, segak je tu Arab ni, dia mengaji pagi-pagi. Baik, Alhamdulillah. Hari ni hari apa? Hari Selasa kan? Kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendengar sikit tazkirah pada pagi ini yang aku ambil daripada Riyadus Salihin. Okey? Jom kita dengar apa dia nanti kata. Sentiasa mencari jalan ataupun gambaran kepada orang untuk mendapat dan menuju kepada hidayah. Mana kata kalau kita ni dah dapat hidayah, kalau dah dapat, maka kita kena pamerkan hidayah yang Allah bagi tu melalui perangai kita. Jadi bila orang tengok, orang kata, seronoknya dia ni, seronoknya dia dah dapat hidayah, seronoknya dia dulu perangai lagu tu lah, dia dah perangai lagu ni, ini semua kuasa Allah. Jadi kita menolong, mengajak kepada hidayah. Okey? Ada juga orang bila tengok kita dapat hidayah, dia dengki. Mana kata dia sendiri tak dapat hidayah. Tapi kita jangan putus asa. Kita tunjuk, kita pamer dengan keadaan yang tidak riak, dengan keadaan yang tidak, orang kata apa nama tu, sakit hati nak menunjuk balik kat dia tu. Makna kata kita tak dapat hidayah tu. Orang dapat hidayah ni, dia tak tunjuk, dia menunjuk tapi dia tak rasa apa-apa. Dia rasa macam biasa saja. Orang lain yang akan perasan kata dia tu dapat hidayah. Faham tak? Jadi sesiapa mengajak kepada hidayah, maka ia akan mendapati pahala sebanyak pahala yang diperoleh oleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangkan pahala mereka sedikit pun. Ya? Ini yang ni kita punya pahala dia. Jadi orang tengok, orang ikut kita, maka kita akan dapat pahala orang yang duk ikut kita tu. Okay? Tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, sesiapa mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapati dosa sebanyak yang diperolehi oleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Faham ke tak? Nak putus pula dah anti-sat. Okey. Faham tak? Okey, jom kita sambung. Okey, apa nama? Anti-sat lah. Dah agak. Banyak lu. Alhamdulillah. Jadi mana kata di sini, hadis tersebut memberikan beberapa orang yang penyebabkan orang lain ikut dia perangai tu, baik ke atau tak baik ke, akan dapat sama. Kalau orang tu buat baik, ikut dia buat baik, dia akan dapat pahala sama macam orang buat baik tu. Kalau orang tu jahat, ikut perangai dia jahat, mana kata dia akan dapat dosa sama dengan orang yang ikut dia buat perangai macam dia buat perangai tu. Faham? Jadi, kewajipan bagi seorang Muslim supaya berwaspada ajakan-ajakan buruk dari menghindari daripada berkawan dengan orang yang buruk, bukan buruk muka, buruk perangai. Kerana ia akan dimintai dipertanggungjawab amalannya. Penyebab kebaikan dilipat gandakan pahalanya dan penyebab keburukan dilipat gandakan siksaannya. Jadi sebab itulah kita ni kalau benda yang huduh perangai, buruk perangai, apa semua kita jangan duk tunjuk kat orang, takut-takut orang akan ikut perangai kita. Bila orang tu ikut perangai kita, apa orang tu buat maupun yang nyata dan sebaliknya, maka kita pun angkutlah sekali dosa dia. Kalau kita ni duk tunjuk, kita duk jahit lapik periuk, orang suka. Orang buat lapik periuk tu hias rumah, susun meja elok-elok, bagi rumah cuci calat walaupun dia cakap kasar, kan? Macam siapa tu? Benda tu hal-hal elok lah. Dan kalau kita nak buat kebaikan dan kita rasa macam kebaikan kita tu tak cukup untuk diri kita sendiri untuk bawa masuk ke syurga jadi amalan kita, kita buat bagi nampak elok, dan bila benda tu elok orang lain ikut, maka pahala orang ikut tu akan dapat kat kita, maka kita akan dapat bonus point daripada situ. Tak payah nak lipat kali ganda, tak payah nak puasa sampai setahun. Buat benda elok, orang ikut kita, orang yang ikut kita tu dapat pahala, sama macam kita pun dapat pahala dia juga. Settle
settle punya kerja. Kita ni pun hidup ni pun kena bijak. Kalau di dunia kita bijak buat accounting, kita boleh save duit ni, kita boleh save ni, kita bayar macam ni dapat macam ni, kita shopping masa tengah sale, kita dapat free gift, kita dapat itu, ini, apa ini. Dalam amal ibadat pun kita kena cerdik juga. Cek, kalau ada amal ibadat yang Allah dah kata, okey, kalau hang buat baik, orang ikut, hang dapat pahala sama dengan dia, kita buatlah lagu tu. Apa kita susah payah mangkit daripada pagi duk sujud tunggang terbalik zikir sampai herot mulut-mulut apa semua sebab nakkan pahala lebih. Jadi baik saja, jadi baik, tunjuk ke orang. Tapi jangan riak ke atas kebaikan itu. Orang lain ikut ke atas perangai kita yang baik itu. Lepas tu orang tu pula tunjuk ke orang lain. Orang lain pula ikut pula orang tu. Dia rolling snowball macam tu. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan dapat kebaikan yang free-free saja. Faham ke tak? Okey, dah. Pim lingkup. Mai sikit kita sambung tazkirah tadi tu. Aku Allah bagi ilham pula. Satya aku tak sebut. Satya hampa kata aku tak sebut. Tadi tu yang kata-kata bila kita buat baik tu orang lain ikut, lepas tu kita pun dapat sama pahala. Termasuklah juga dalam konsepnya anak-anak kita, bini-bini kita, laki-laki kita, kan? Sebab benda ni kita kena ada contoh. Bila orang tu buat elok, contoh dia elok, apa semua elok, InsyaAllah anak-anak kita, bini-bini kita, laki-laki kita, para pekerja kita, adik-beradik kita, yang mana sulung buat perangai elok, tunjuk dekat bongsu. Yang mana laki tunjuk perangai elok, tunjuk kat bini. Yang mana bapa mak tunjuk perangai elok, tunjuk kat anak-anak. Jadi insyaAllah bila anak-anak, bila mereka ni semua laki, bini, anak, adik-adik kita tengok apa kita buat elok, mereka ikut, mereka buat lagu mana kita buat, InsyaAllah pahala tu mai ke kita juga. Tak seronok ke kalau kita ada adik-beradik kita lah, kata kita adik-beradik kita 15 orang, dua mak lah kata, yang sulung tu buat perangai elok, adik-adik semua ikut. Bayangkan berapa adik-beradik dia ikut perangai kita tu, dapat pahala. Kalau kita bapa ke mak ke anak tu ada berdoa dekat 10 orang, 10 tu ikut perangai kita yang elok-elok tu, dapat kita pahala sebagai mak bapak yang membesarkan anak dengan penuh kasih sayang, perangai elok. Kalau kita bos, ada banyak pekerja semua ikut bos duk semayang duha, pekerja semua ikut sebelum masuk kerja, tak pernah semayang duha, tengok bos main duha, semayang duha, dapat lagi pahala. Macam-macam lah. Faham ke tak? Jadi apa tak mau kat tu, kita kena tamak pahala, cek. Jadi kalau ada benda yang bila boleh buat dapat dengan secara senang, macam kita buh duit dalam fixed deposit ke, terputih pula tadi itulah. Khalid sangat bersembang dengan hampa. Betul perut betul. Okey, tak apalah. Aku nak abak tu je. Sajalah teringat tadi. Kut lupa kan. Sekejap aku dah lupa. Tak abak pula. Hampa tak faham. Hampa kan jenis bukan senang nak hadam. Apa pula kora-kora tu buat tang tu? Dah tak berjaya lah nak buat benda baik tapi orang tak ikut pun. Kita jangan putus asa. Kadang-kadang kita buat baik tahun ni, lepas tu orang tak ikut kita. Kita ingat kita ni macam tak ada harapan adalah kita jadi baik, lepas tu orang nak jadi baik lagu kita, tak ada harapan. Tapi sebenarnya Allah tu Maha Kaya. Hang tunggulah, tak 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi, katalah anak kita tu jahat lah, katalah nakai sikit, lepas tu kita ni buat baik, dia tak ikut, kita pun apalah nak jadikan anak aku ni gini-gini. Tapi Allah Maha Kaya. Kalau Allah bagi hidayah, apa yang kita duk buat, yang dia duk nampak masa dia duk nakai tu, dia akan buat balik 20 tahun lepas dapat hidayah tu, dia akan buat balik. Percayalah. Kalau kita duk mangkit semayang tahajud, masa tu dia duk tengok, tapi malam tu dia tak mau ikut lah, masa tu tak dapat ting saja, maka dia akan ikut lah apa yang dia pernah nampak. Sebab tu lah kita jangan putus asa. Kalau kita ni baik, kita tengok orang jahat, tengok kita tak baik-baik lagi, tak apa, buat saja. Biar Allah Ta'ala yang tekan switch hidayah tu, dan dia akan dapat buat macam mana kita buat dulu. Okey? Faham ke tak?